Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Bahasa Melayu tahun 1. Hari ini 22 Oktober 2021, hari Jumaat. Okey, hari ini kita buat rekod sahaja atas sebab kita ada pertemuan beberapa. Jadi, untuk latihan petang ni, Allah masuk sana Muhammad tak bergerak. Okey. Okey, tema. Kita sambung juga tema yang ke-8, ekonomi, keusahawanan dan pengurusan keuangan. Unit yang ke-22 lagi, wang dalam kehidupan. Okey, apa tujuan wang dalam kehidupan? Apa kita panggil apa dia kepentingan. Okey, objektif pembelajaran, memahami dan mengenal pasti jenis ayat mengikut konteks. Imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan kata majmuk. Okey, dia ada 3 tata bahasa yang perlu awak tahu, yang perlu awak fokuskan dan kena dengar betul-betul lah, sebab yang melibatkan kita nak membina ayat dengan betul. Okey, memahami dan mengenal pasti jenis ayat mengikut konteks. Yang pertama, imbuhan awalan lah. Yang kedua, imbuhan akhiran dan kata majmuk. Okay, tolong dengar dengan fokus ya, beri perhatian. Okey, boleh buka buku teks muka surat 141 dan 142. Kita tengok dulu muka surat 141 buku teks. Okey, buku teks. Okey, muka surat 141, imbuhan awalan dan akhiran. Okey, situasinya ada di pejabat pos. Okey. Hardik mengikut ayahnya ke pejabat pos. Ayahnya ada urusan di situ. Dia perlu membayar bil telefon, elektrik dan air ketika di pejabat pos. Okey. Sebelum kita pergi ke situasi, kita tengok dulu apakah imbuhan awalan dan akhiran. Okey, kat bawah ni dia ada. Tapi sebab tak nampak sangat, saya bagi keluarkan dekat sebelah. Okey, imbuhan awal ataupun imbuhan awalan hadir di bahagian awal kata dasar. Maksudnya ada ejaan yang mana dia perlu yang dia awal lah, dia hadir di bahagian awal kata dasar. Kata dasar tu apa? Kata yang itulah perkataan yang kita di awal sekali, kata dasar tu itulah perkataan. Lihat, contoh lihat, baca, itu kata dasar. Kata, atur. Tapi bila dia bergabung dengan imbuhan awalan, dia jadi sesuatu kata kerja. Dia sedang dibuat. Apa? Contoh melihat. Dia melihat. Tengah buat kan, melihat. Membaca. Berkata. Beratur. Itu adalah imbuhan awalan. Tu adalah imbuhan awalan sebab duduk di depan. Itulah maksud dia hadir bahagian awal. Dia duduk depan. Lihat tu kata dasar. Dia lihat, tapi bila melihat, dia sedang melihat. Membaca. Tu adalah kata awal, imbuhan awalan. Baca tu adalah kata dasar. Berkata. Tu adalah imbuhan awal, dia duduk di depan. Kata tu adalah kata dasar. Beratur. Tu adalah perkataan imbuhan awalan dan atur tu adalah kata dasar. So imbuhan awalan berada di depan. Tapi bila imbuhan akhiran hadir di bahagian akhir kata dasar. Kata dasar yang sama tapi belakang tu baru ditambah imbuhan akhiran. Duduk di belakang. Contoh bayaran. Bayar, perkataan kata dasar dia bayar. Asas dia kata dasar dia bayar, tapi bila dicampur an kat belakang, kata imbuhan akhiran an jadi bayaran. Makanan, minuman. Itu adalah imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Kita tengok situasi dekat sini. Hadir mengikut ayahnya ke pejabat pos, ayahnya ada urusan. Nampak san, urusan. Dia sepatut urus je kata dasar, tapi ditambah san jadi urusan. Dia perlu membayar bil telefon, elektrik dan air. Membayar. Nampak? Dia sedang membayar. Jadi, pertama, mengambil nombor giliran. Mengambil. Nampak? M-E-N-G. Ambil adalah kata dasar. Nombor giliran. Giliran. Sepatut gilir. Tapi an dicampur jadi satu perkataan menjadi satu makna lain dah.
Mencari. Dia nak cari tempat duduk. Men itulah kata imbuhan awalan. Yang tadi mengambil tadi kata imbuhan awalan, giliran kata imbuhan akhiran. Membilang jumlah wang, imbuhan awalan. Berbual-bual, tu imbuhan awalan. So ayah Hardik dapat membuat bayaran dengan cepatnya. Membuat, kata awalan, bayaran kata akhiran. Dia berpuas hati, kata imbuhan awalan, dan layanan adalah imbuhan akhiran yang diberikan oleh pekerja di situ. Okey, jadi itu adalah imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Ingat, awalan duduk di awal, akhiran duduk di akhir, di belakang. Okey, kita tengok muka surat 142. Satu lagi kita masuk kata majmuk, iaitu apa itu kata majmuk? Kata majmuk ialah dua perkataan kata dasar lah, yang digabungkan menjadi satu makna yang tertentu. Ada dua perkataan tapi dia jadi satu makna yang lain, betul. Okey, jadi makna lain. Jadi kata majmuk ni boleh jadi bercantum, boleh jadi berpisah. Okey, yang pertama kita tengok Sulian berasa gembira dia dapat membeli belah bersama-sama ibunya di pasar raya. Perkataan pasar raya. Biasa kita sebut pasar je kan, tapi bila pasar raya, tahu kita pergi pasar raya. So itu adalah kata majmuk. Kita tengok yang kedua. Ibu Sulian membayar RM9.90 kepada tukang gunting. Tukang gunting lah. Kata tukang gunting adalah kata majmuk dia. Maksudnya tukang gunting itulah orang yang menggunting rambut. So itu maksud dia. So yang ketiga, mereka makan nasi ayam pada waktu tengah hari. Makan nasi ayam. Kita boleh sebut kata makan nasi je. Nasi apa? So disebut nasi ayam. So itu adalah kata majmuk, maksud kepada nasi ayam. Nasi ayam tu sendirilah. Okey. Dan Sulian membeli alat tulis untuk kegunaan sekolah. Alat tulis. Biasa kita sebut alat. Tapi alat apa? Maksud alat tulis, bermaksud maknanya adalah alat tulis lah. Yang kelima, Ibu Sulian membeli tali pinggang untuk ayah Sulian. Tali pinggang. Tali banyak. Tapi bila tali pinggang, kita tahu itu adalah tali pinggang yang digunakan. Okey. So itu maksud dia. Okey. Yang keenam, Ibu Sulian mengeluarkan wang dari beg tangannya. Dia hendak membuat bayaran tiket tempat letak kereta. So yang keenam ni apa? Beg tangan. Beg banyak. Beg belakang, beg apa. Tapi disebut beg tangan. So itu adalah kata majmuk. So kena faham dua perkataan yang satu maksud. Satu makna, satu maksud. Okey. So kita boleh buat ayat berdasarkan kata majmuk tu. Okey, sila buka buku aktiviti muka surat 67 dan 68. Buku ni, buku pink ni. Okey, kita nak buat latihan sikit. Okey. Latihan imbuhan awalan dan akhiran. Pada kata dasar. Dia bagi kata dasar dah. Ini kata dasar. Basuh, sama-sama, bungkus, beri, bilang, jumlah, bayar, putar, makan, cuci, bau, rasa. Dia bagi dah kata dasar. Tapi kita nak tengok apakah kata imbuhan awalan atau akhiran yang bersesuaian dengan ayat yang dia bagi. Okey, contoh. Mesin basuh di rumah Nurin rosak. Ibunya terpaksa berbasuh, membasuh, membasuh. Apa? Yang sesuainya adalah membasuh. Tulis membasuh dekat situ. Sila tulis sendiri. Okay? Membasuh. Membasuh kain di kedai Dobi. Nurin ke sana, dia bagi sama-sama. Bersama-sama ibunya. Takkan sama-sama pula. Bersesuaian. Cari yang bersesuaian imbuhan awalan dia. Bersama-sama ibunya. Ibu Nurin mengeluarkan kain baju dari, dia bagi bungkus. Bungkus apa? Bungkusan. Sebab dia membungkus kain tu. Sebab nak basuh kan. So, Ibu Nurin mengeluarkan kain baju dari bungkusan. Bungkusan. Okey. So, ini adalah imbuhan akhiran. Tambahan di belakang. Kemudian, ibunya beri, dia kata. Memberi beberapa keping duit shilling kepada Nurin. Memberi. So, perkataan mem tu adalah imbuhan awalan. Nurin membilang ni ke atas ni. Membilang duit shilling itu. Kesemua duit shilling itu berapa? Jumlah. Berjumlah. Berjumlah RM5. Duit itu untuk membayar. Apa?
membayar mencuci. Macam pelik pula kan? Maksud tak boleh. Duit itu untuk apa? Bayaran. Kena tukar kat sini. Dia adalah bayaran. Sekejap, susah tukar. Okey. Tukar jadi, Tazah pun tersilap sini. Tukar jadi bayaran. Ubah jadi bayaran. Bayaran mencuci. So, bayaran mencuci. Bayaran mencuci. So, dekat sini bayaran mencuci. Ketika menanti mesin dobi itu selesai, apa? Selesai berputar, Ibu Nurin ke kedai. Dia membeli makanan. So, ini imbuhan akhiran. Makanan di kedai itu. Selesai semua. Oh, tertinggal. Selesai tertinggal. So, boleh tambah sini. Selesai semua mencuci. Sama juga mencuci. Mereka pun meninggalkan kedai dobi itu. Mereka pulang dengan pakaian yang berbau wangi. Ibu Nurin berasa lega dan gembira, ataupun Ibu Nurin merasa lega. Boleh juga kesesuaian ataupun terpulang. Rasa lega dan gembira. So, itu adalah imbuhan awalan dan akhiran. Untuk kita melengkapkan ayat yang dibagi menggunakan kata dasar yang telah disediakan. Okey. Muka surat 68, last aktiviti ni. Aktiviti 4, tambahan imbuhan awalan dan akhiran yang sesuai pada kata dasar. Kemudian bina ayat. Okay, saya buat 2 je. Yang lain tu awak buat sendiri. Okey, yang pertama dia bagi lawat. So, dia kata imbuhan awal dia melawat. Jamil dan keluarganya melawat ke Zoo Taiping. So, gambar sebelah atur. Apa yang atur? Beratur. Tulis beratur. Ayah Jamil beratur untuk membeli tiket di kaunter. Tulis macam tu. Yang ke bawah ni bayar. Dia bayar. So, apa kata imbuhan yang sesuai? Membayar. Ayah Jamil membayar tiket menggunakan wang RM50. Gambar tu RM50. Dan minum. Minumnya apa? Carilah di tengah nak beli apa? Minuman. Tulislah minuman. Apa ayat yang sesuai? Makan. Dia memberi makanan. Berjalan. Apa? Sesuai. Berjalan ke jalan-jalan ke terpulang. Yang bersesuaian mengikut dan bina ayat tu. So, salin dekat sini. Jadi, itu sahaja. Lengkapkan latihan pada buku aktiviti ni. Jilid 2, muka surat 67 hingga 70. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.